Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Walaupun pembelajaran kita secara asinkronus, Ustaz mengharapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan dirahmati serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ustaz nak mengulang kajilah berkenaan dengan mudahnya tajwid yang pernah kita belajar di dalam kelas dulu. Sekarang ni untuk hari ni Ustaz nak tambah apa yang kita belajar dahulu menjadikan sesuatu yang inovasi. Okey, mesti kamu semua rasa macam inovasi apa tu Ustaz, inovasi. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya untuk kita tahu akan datang apa yang Ustaz nak inovasikan dalam tajuk pelajaran 4 mudahnya tajwid kan. Dulu kita dah buat nota. Okey, baik, kita tengok pada slide yang seterusnya. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita mulakan dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang ya. Dalam keadaan tertib dan tenang supaya ilmu senang untuk masuk ke dalam akal fikiran serta di dalam hati kamu semualah. Ya. Yang kedua, mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Serta kita membaca doa penerang hati. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Amin amin. Okey. Memastikan diri dalam keadaan bersedia untuk menuntut ilmu. Kena pastikan diri kamu semua dalam keadaan yang bersedia untuk menuntut ilmu ni. Kita kena bersedia. Kalau kamu ada pen, ada buku, letakkan atas meja serta catat apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kamu pada hari inilah. Okey, jom kita tengok kepada slide yang seterusnya berkenaan dengan set induksi. Set induksi ni akan ada bacaan Al-Quran, dengar dengan tertib serta hayati bacaan tersebut. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma
الأمانة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. Sudah dengar? Sedap kan? Boleh Ustaz tahu kenapa bacaan imam tersebut sedap kita dengar? Oh, kalau Ustaz tunggu kamu jawab, memang kamu takkan jawab lah sebab kelas ni asynchronous. Ustaz yang record video. Okey, Ustaz jawab sendiri. Sedap disebabkan bacaannya berserta dengan tajwid. Macam itulah kalau kita nak masak, kita mesti ada. Dalam masakan kita mesti isi garam, isi kunyit. Isilah apa yang perlu untuk sedapkan rasa makanan tu. Di dalam baca Al-Quran, begitu juga. Kita kena masukkan tajwid dia untuk bacaan tu menjadi lebih sedap. Okey, macam Sullatun minal awwalin. Kalau macam tak ada tajwid, Sullatun minal awwalin, sedap ke? Tak sedap kan? Macam itulah dalam bacaan bertajwid. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Ini sebagai ulang kaji sahaja sebab kamu dah belajar dalam dalam kelas minggu sebelum ni lah kamu dah belajar dan sekarang ni Ustaz nak ulang balik tajuk ini dan masukkan inovasi di dalam tajuk ini supaya kamu senang untuk menghafal dan mengetahui berkenaan dengan tajwid nun sakinah dan tanwin ataupun mim sakinah. Jom kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, boleh kita tengok kat sini buku teks muka surat 15 hingga 19. Ada buku teks. Ustaz ada buku teks. Muka surat 15 hingga 19. Bidang hadis. Oh, bukan bidang hadis Maaf bidang tajwid, bidang Al-Quran. Ustaz tertypo. Bidang Al-Quran. Pelajaran 4, mudahnya tajwid, inovasi tingkatan 2. Dalam kurungan inovasi. Ustaz nak buat inovasi lah untuk yang pembelajaran ni ke arah inovasi. Ni bidang hadis jangan tersalah. Yang pertama kita lihat kepada hukum nun mati dan tanwin. Macam yang kita belajar sebelum ni, inilah nota ringkas yang Ustaz ajar, Ustaz suruh kamu semua buat nota ringkas tersebut dan Ustaz ambil balik dan kita ulang balik secara sekali lalu lah sebab kamu dah belajar kan. Yang pertama adalah ba. Ba adalah huruf iqlab. Huruf iqlab ni ada satu je, ba, yang mana kita tengok dia punya cara bacaan dia iaitu menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Okey. Kat sini ada contoh dia dalam buku teks ni, ada contoh dia huruf ba iaitu iqlab. Contoh dia adalah miu-ba. Miu-ba. Dia menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Macam tu cara baca dia. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa cara bacaan dia? Cara bacaan dia adalah menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepas
nya tanpa dengung. Dia terus masukkan saja. Contoh dalam buku teks fa illam nun mati bertemu dengan lam. Dia terus fa illam dia terus masuk kepada lam. Macam tu cara bacaan dia. Okey, kita tengok yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni apa? Idgham yang dengung. Kalau idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Cara bacaan dia adalah menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Okey, ingat dia dah cakap dengung. Contoh dalam ayat Quran, yakfuru. Beza dengan bila gunnah. Bila gunnah tadi macam ni, dia tak fa'il, dia tak dengung macam tu. Dia terus fa'ilam. Kalau macam contoh idgham ma'al gunnah yakfuru, dia dengung. Boleh dapat. Seterusnya kita tengok kepada izhar halqi. Apa maksud izhar halqi? Izhar halqi ni huruf yang jelas. Izhar ni maksud dia jelas. Halqi tu inilah halqum kita. Halqi. Huruf halqum. Izhar jelas. Bunyi nun jelas dan nyata. Tengok Contoh dalam buku teks, man amana. Jelas ya? Kita tekankan nun tu. Man amana. Kalau dengung, man amana. Tu salah. Dia jadi man amana. Boleh dapat? Nanti kamu tengok dekat dalam buku teks ada banyak lagi dia punya contoh. Okey, seterusnya kita lihat kepada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, cara bacaan dia macam mana? Bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham serta dengung. Jom kita tengok pada ikhfa hakiki. Contoh ayat dia, in kuntum. Contoh yang lain, min dinikum. Boleh dapat? Dia bunyi dia nun dibaca secara sama antara izhar dengan idgham serta dengung. Dia nak masuk kepada kaf tu. In kuntum. Bukan in kuntum. Macam tu cara bacaan dia. Iaitu inilah berkenaan dengan hukum nun mati dan tanwin. Ustaz tak nak memberikan secara detail sebab kita dah belajar. Ini hanyalah sekadar ulang kaji saja. Yang ustaz nak tekankan nanti dalam inovasi berkenaan dengan nota ni juga, inovasi yang ustaz akan buat. Okey. Yang pertama ni iklab. Kalau nak mudah, nak tahu dia dengung tak dengung, kalau nak mudah, daripada atas ni, daripada iklab, dengung, idgham tak dengung, idgham bila gunnah ni tak dengung, idgham ma'al gunnah ni dengung, izhar halqi tak dengung, ikhfa hakiki dengung. Dia dengung tak dengung, dengung tak dengung, dengung. Okey. Boleh dapat ya. Seterusnya kita tengok kepada slide yang seterusnya. Hukum mim mati atau mim sakinah. Macam mana nak tengok cara nak baca nota ni? Macam ni. Hukum mim sakinah bertemu dengan semua huruf selain mim dan ba, iaitu dipanggil apa? Dipanggil izhar syafawi. Macam tu. Kalau hukum mim sakinah bertemu dengan mim, kita baca daripada atas. Dia punya
Aiskrim yang atas tu jangan baca yang dekat kon tu. Ni ustaz panggil aiskrim Atas tu topping dia punya aiskrim dia tu hukum mim sakinah bertemu dengan mim. Okey, macam tu baca dia. Hukum mim sakinah bertemu dengan ba. Okey, macam tu. Boleh faham Hukum mim sakinah bertemu dengan mim, dia jadi idgham mislain atau idgham syafawi. Nama lain dia ada ataupun idgham syafawi. Selalunya kita dengar orang panggil idgham mislain, tetapi ada juga yang dia nak samakan idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Sebab tu dia letak nama idgham syafawi. Dan hukum mim sakinah, kalau mim mati bertemu dengan ba, dia jadi ikhfa syafawi. Kita tengok cara baca dia macam mana. Okey, dalam buku teks, kalau kamu ada buku teks, boleh tengok dekat muka surat 19 tu, kita tengok cara bacaan mim mati bertemu dengan semua huruf selain mim dan ba, iaitu izhar syafawi. Macam mana cara baca dia? Cara baca dia, bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Bunyi mim dibaca dengan jelas tanpa dengung. Kat sini kita tengok dia punya contoh ayat solatihim sahun. Him dia punya mim tu dia baca bunyi mim disebut dengan jelas. Dia tak dengung. Macam dia tak macam ni. Solatihim. Dia tak ada gitu. Dia solatihim sahun. Okey, faham Seterusnya tengok kepada mim mati bertemu dengan mim, iaitu idgham mislain atau idgham syafawi. Apa cara bacaan dia? Cara bacaan dia memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengung. Contoh dalam buku ni. Lahum masala. Lahum masala. Dia masukkan mim yang pertama ni masuk pada mim yang kedua. Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris. Lahum masala. Macam tu cara baca dia. Lahum masala. Okey, boleh faham? Seterusnya kita tengok kepada menyembunyikan bunyi mim serta dengung, iaitu mim mati bertemu dengan ba, iaitu ikhfa syafawi. Contoh. Tengok cara baca dia, menyembunyikan bunyi mim serta dengung. Tarmihim bijarah. Macam mana? Tarmihim bijarah. Menyembunyikan bunyi mim serta dengung. Tarmihim bijarah. Dia bukan tarmihim bijarah. Bukan macam tu Tarmihim bijarah. Macam tu. Boleh dapat? Okey. Ada mim mati bertemu dengan mim, iaitu idgham mislain. 1. Kalau mim mati bertemu dengan ba, jadi ikhfa syafawi. 1 huruf juga. Kalau semua huruf bertemu dengan semua huruf selain huruf mim dan ba bertemu dengan mim mati, ia jadi izhar syafawi. Sebab apa selain mim dan ba? Sebab mim dengan ba ni dah jadi dekat bahagian idgham mislain dengan ikhfa syafawi. Boleh faham Seterusnya kita tengok kepada slide yang seterusnya. Okey, dekat sini nanti slide yang seterusnya Ustaz ada buat video inovasi. Video inovasi ni ada 2. Yang pertama, video inovasi nun mati dan tanwin, dan video inovasi yang kedua adalah berkenaan dengan mim sakinah atau mim mati. Boleh. Nanti kamu tengok yang pertama tu, kamu tengok betul-betul video yang Ustaz buat ni.
inovasi yang Ustaz buat. Ustaz record masukkan kepada lain lah, supaya kalau kat sini Ustaz record dia ruangan dia kecil, kalau Ustaz nak terangkan macam susah, nanti risau kamu tak nampak dan tak faham. So Ustaz record dalam video yang lain, Ustaz masukkan dalam slide ni. Okey, jom kita tengok video inovasi yang Ustaz buat. Okey semua, mesti tak sabar kan nak tengok inovasi yang Ustaz nak tunjukkan kepada kamu, iaitu berkenaan dengan mudahnya tajwid, berkenaan dengan tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Okey, yang pertama kat sini nampak ni Ustaz ada buat ni, iaitu nota yang kita buat dalam kelas tu. Nota yang kita buat, lepas tu Ustaz buat wujudkan jadi bendanya boleh pegang. Ada garis-garis sini, macam yang kita buat dalam kelas tu. Okey, serta Ustaz ada kotak ni. Dalam kotak ni ada dia punya nama lah, hukum dia, ikhfa hakiki, idgham bila guna, idgham ma'al guna, serta dengan dia punya huruf-huruf dia. Okey, jom kita tengok cara macam mana nak guna dia ya. Okey, yang pertama kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni, segitiga ni. Segitiga kita letak kat sini. Kita letak kat sini. Lepas tu kita cocok dengan paku. Paku lah. Okey. Seterusnya kita tengok pula hukum nun sakinah. Okey, kita letak dekat atas. Kita lekatkan dekat atas. Okey. Nanti dia akan jadi nota yang macam kita buat tu. Benda ni boleh jadi macam seronok lah. Seronok dia macam kita boleh teka kat mana. Contoh lah macam ni, ikhfa hakiki. Okey, itu ikhfa hakiki kat mana? Ikhfa hakiki dekat sini. Lepas tu huruf ikhfa hakiki ada berapa? Ada 15. Betul kan? Kan ada yang cakap ada 4, ada 2, ada 15 kan? Okey, ingat Okey, seterusnya kita tengok. Okey, Ustaz dapat idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kat mana? Kat sini nombor 2. Ada berapa idgham bila gunnah? Nanti kita tengok. Ada dia punya tempat dia, kolom dia kat sini. Ada 2. Okey. Seterusnya kita tengok idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kat mana? Idgham ma'al gunnah dekat sini. Okey. Kalau nak tahu ada berapa huruf dia, kita tengok je kat sini. Contoh kat sini kolom dia ada 1. Sini 2. Sini 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang ni paling banyak Okey. Seterusnya izhar halki. Izhar halki kat mana? Dekat sini. Okey, kita main dekat-dekat macam tu je. Dia jadi macam mudah dan seronok. Okey. Kat mana? Iklab di sini. Okey. Kalau kamu ada adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan ke, ataupun nak tunjuk dekat mak ayah ke, pun boleh gunakan macam ni. Okey. Lepas tu kita ambil render macam ni. Lepas tu kita teka huruf za. Kat mana huruf za? Kat sini ke? Sini iklab ada 1, iaitu ba. Sini idgham bila gunnah ada 2, iaitu lam dengan ra. Sini ya, waw, mim, nun, idgham ma'al gunnah. Di sini alhim kha'ahu, iaitu izhar halki. Macam itulah cara Ustaz nak ingat nak mudahkan ingat. Kalau macam ni dah banyak-banyak, dah tambah macam ni. Ya, waw, mim, nun, iaitu Ustaz panggil macam yauman. Yauman. Sini ada 6, alhim kha'ahu. Ada 6. Sini 1 jeja soddaqa fasik dotozin za. Okey. Huruf za di mana? Di sini, di ikhfa hakiki. Okey. Okey, kita boleh ambil lagi. Tengok huruf apa yang kita dapat. Okey, kat sini. Okey, kita dapat ya. Ya kat mana? Kat sini. Iaitu idgham ma'al gunnah.
Okey, senang kan? Untuk ini macam mudah dan boleh buat macam teka-teki. Kamu panggil adik kamu seorang dengan kawan-kawan dia ramai-ramai duduk, kamu letakkan macam ni tampan, lepas tu suruh dia teka. Dia jadi seronok. Okey, macam ni dia dapat nun. Nun kat mana? Nun kat sini. Okey. Dia faham cara penggunaan dia untuk rukun nun sakinah. Okey, itu saja untuk yang ni. Boleh Boleh faham? Okey. Nanti seterusnya Ustaz akan tunjuk kepada hukum mim sakinah. Okey. Boleh faham semua cara penggunaan inovasi yang Ustaz buat tu. Untuk ikhfa hakiki tadi, cara nak ingat dia satu za saddaqa fasik dotozin sazza, bunyi macam ja, dia za. Okey, jom kita tengok pada video inovasi mim sakinah, video yang kedua Ustaz buat. Ni tak ada kat orang lain, khas untuk kamu je. Inovasi ni pun buat kamu je tahu. Okey, semua macam yang dijanjikan tadi, Ustaz cakap nak tunjukkan inovasi untuk mim sakinah. Okey, mim sakinah bentuk apa? Itu Ustaz cakap mim sakinah bentuk aiskrim. Kalau kita nak ingat macam mana nak ingat? Okey, bentuk aiskrim. Nota dia bentuk aiskrim. Kalau tadi hukum nun sakinah, bentuk dia untuk piramid. Okey, sekarang ni kita tengok hukum mim sakinah. Kita letak juga kat sini. Macam tadi sama, kita tampal masih dalam kotak ni lagi. Ustaz ada dia punya bahan-bahan yang kita akan tampal. Okey, tengok Okey, kita tampal kat sini hukum mim sakinah. Yang pertama kita nak tahu apa dia kat atas ni. Okey, kita tengok apa yang ada dalam kotak. Okey, tak jumpa pula. Okey, dah jumpa dah. Okey, mim sakinah atau mim mati. Dia dekat sini hukum mim sakinah. Lepas tu yang ni dalam kolom yang kedua ni apa? Kedua ni adalah semua huruf selain mim dan ba. Boleh faham? Okey kita tengok nanti kat sini apa nama dia, kat sini apa nama dia, sini apa nama dia. Okey, kita tengok ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kat mana ikhfa syafawi itu kita belajar? Kita kena ingat balik. Kalau macam contoh tak tahu, kita tengok balik, lepas tu kita letaklah. Macam ni, kalau contoh kat sini ikhfa syafawi. Contohlah kalau kamu tertukar dengan izhar syafawi macam kat sini kan. Lepas tu bila kamu dah buat dan nak siap salah lah, boleh cabut letak balik di sini ikhfa syafawi. Jadi kita main dekat-dekat tampal-tampal Okey, lepas tu kita tengok izhar syafawi di sini. Izhar syafawi, apa huruf izhar syafawi? Semua huruf selain mim dan ba. Boleh faham Okey, kita tengok seterusnya adalah idgham mislain atau dipanggil idgham syafawi. Dia sebenarnya yang selalu orang sebut adalah idgham mislain, tetapi di sini izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan di sini dia nak samakan nama dia, dijadikan idgham syafawi. Kalau idgham mislain pun betul sama. Dekat sini. Okey, idgham mislain atau idgham syafawi.
Okey, dah tinggal 2 je lagi. 2 ni adalah kita nak tahu apa itu hukum mim sakinah bertemu dengan mim, dia jadi apa? Dia jadi idgham misline. Kalau mim mati atau mim sakinah bertemu dengan ba, dia jadi ifak syafawi. Itu senang kan? Kalau contoh kamu nak uji kawan ke, kamu cabut balik kan? Kamu cabut, lepas tu kamu tanya, kat mana? Semua huruf yang selain mim dan ba, kat mana tempat dia? Dekat sini. Okey. Dan izhar syafawi di mana? Izhar syafawi di sini. Itulah inovasi yang Ustaz buat. Semoga dia alat bantu mengajar ni dapat memberi kamu kemudahan untuk belajar hukum-hukum mim sakinah dengan nun sakinah. Supaya kadang-kadang bila orang tengok hukum-hukum ni macam ada 28 huruf, banyaknya, macam mana nak ingat dia jadi macam dah fikir macam susah. Padahalnya kalau bila kita ada kaedah, ada cara, dia jadi senang. Okey, itu saja untuk inovasi mim sakinah. Nanti kita masuk balik kepada penutup. Okey, terima kasih. Baik, dah dengar kan kedua-dua video berkenaan dengan inovasi hukum nun sakinah dan tanwin serta hukum mim sakinah. Ada 2. Yang pertama, nun sakinah bentuk dia bentuk piramid. Senang je nak ingat bentuk piramid. Kita ingat nota bentuk piramid. Dan kalau untuk mim sakinah bentuk aiskrim. Dan kita tahu macam mana dia punya kolom dia, macam mana dia berapa dia punya huruf dia nak letakkan dalam yang nota yang Ustaz tunjukkan tadi ataupun dalam inovasi yang Ustaz buat ni. Okey, jom kita tengok pada penutup. Apa kelebihan inovasi yang dilakukan? Mesti macam, yelah, kalau kita buat satu inovasi ni, mesti orang nak tahu apa kelebihan yang kita buat kan. Dalam penutup ni Ustaz nak bagi tahu yang pertama adalah inovasi ni Ustaz buat yang pertama adalah untuk memudahkan murid ataupun kawan-kawan, rakan-rakan ataupun keluarga ataupun mak ayah ataupun siapa-siapalah untuk memahami berkenaan dengan tajwid ni. Dengan tu Ustaz tertinggal berkenaan dengan tajwid. Ustaz nak mudahkan supaya nanti macam orang tak fikir nak belajar tajwid ni susah. Kalau orang sebut je tajwid susah. Sebab tajwid kenapa susah? Sebab tajwid ni banyak sangat dia punya huruf, dia nak kena ingat. Macam tu lah. Sebab tu orang fikir tajwid ni susah. Ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak bila kamu fikir tajwid, hukum nun mati bentuk piramid. Ada 5 kolom dia. Okey, yang pertama tu iklab, yang kedua bila guna, ma'al guna, izah halki, ifak hakiki. Huruf dia berapa? Kamu dah tahu. At least kamu dapat bayangkan gambar rajah tu. Itu pun dah menyenangkan, memudahkan kamu untuk ingat huruf-huruf yang ada. Okey, yang kedua, mudah untuk hafal huruf-huruf hukum tajwid. Kalaulah kamu diberikan macam contoh, dulu kita hafalkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Lepas tu kita nak tentukan dia. Okey, alif apa ba iklab macam tu. Susah tak? Susah kan? Kalau kita dah ada macam satu bentuk piramid dan kita dah tahu tempat-tempat dia kat mana, kita cuma hafal ba iklab, lam ra huruf bila gunnah, ya waw minun ataupun dipanggil yauman ma'al gunnah.
Macam tu. Dia mudah, sangat memudahkan. Kalau dulu masa ustaz praktikal dekat Petaling Jaya, ustaz belajar macam contoh dulu kamu baca alif bata sa jim kha kha macam tu kan. Kalau ustaz dulu abahata jada sakha saza soza asyarada tofa waza kama qala hayana wa. Apabila ada kaedah, ini pun ada yang apa, pakcik-pakcik yang dah umur 40, 40 dalam lingkungan 40 lah, 40 gitulah. Ada pakcik yang dah pencen, ada juga dah pencen kerja. Dia dah macam belajar. Kita ni kalau nak belajar, kalau ada kaedah, dia akan memudahkan kita. Macam tu. Sebab apa? Sebab bila kaedah ni, dia macam cepat kita nak dapat apa yang kita belajar. Kalau kita belajar tanpa kaedah, kita dah boleh dapat juga. Tapi kadang-kadang kita mudah untuk lupa. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Alat bantu mengajar ABM. Inilah yang tadi yang Ustaz buat tadi. Yang menyeronokkan. Kelebihan dia menyeronokkan lah. Kalau contoh, kalau kita ada family, ada kawan-kawan apa semua, kita tampal lekat-lekat, lepas tu cakap, jom kita main. Main apa? Alat bantu mengajar ni, ABM ni. Kita main teka-teki. Kita teka tanya, okey Zahaki kat mana? Ada berapa dia punya huruf? Apa huruf dia? Lepas tu ataupun cabut dalam kotak tu, ambil, lepas tu lekatkan dekat tempat dia. Macam tu. Dia menyeronokkan. Yang keempat adalah mesra pengguna. Tidak kira had umur. Ni Ustaz buat ni, semua orang boleh pakai. Daripada kecil sampai ke besar, daripada besar sampai ke kecil, ataupun orang yang mu'alaf ke, orang masih Islam ke, tak ada. Mesra pengguna. Semua boleh guna. Sebab apa? Sebab yalah, tajwid ni kadang-kadang orang berat nak belajar. Sebab rasa banyak benda nak kena ingat. Apabila ada ABM ni, ia memudahkan dan menyeronokkan. Yang kelima dan yang terakhir adalah tidak membosankan kerana ia boleh menjadi permainan yang bermanfaat. Walaupun dia permainan, ia juga memberi manfaat kepada orang yang main tu. Macam tu. Kita tahu apa yang, walaupun kita main, tapi kita tahu apa yang kita main tu. Kita tahu, kita dapat input daripada permainan tu. Kita dapat input daripada ABM ni. Kita dapat supaya dia bermanfaat. Semoga kalau kamu nanti kamu tengok, kamu buat kan, nota-nota yang Ustaz ajar dalam kelas, ABM yang Ustaz buat ni, kamu boleh buat dan sebarkan kepada rakan-rakan, kepada siapa-siapalah yang tak tahu. Supaya apa? Supaya ilmu ni mengalir. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang tak akan terputus. In qata'a amalu illa bisalas. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan. Lepas tu ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun soleh. Yang ketiga adalah waladun soleh. Ustaz naklah yang kedua tu adalah ilmu yang bermanfaat. Ustaz kongsikan ni kepada kamu, cara nak buat ABM, cara buat nota apa semua, supaya kamu dapat gunakan bukan untuk diri kamu sendiri. Kamu gunakan untuk orang lain. Kamu ajar kepada orang lain. Itu yang Ustaz nak. Ustaz harapkan sangat-sangat supaya kamu dapat gunakan kepada orang lain. Ajarkan kepada orang lain. Ustaz ajar kamu, kamu ajar orang lain. Supaya apa yang Ustaz ajar kepada kamu, kamu ajar kepada orang lain, dia akan, pahala tu mengalir. Sampailah benda ni tak akan terputus. Ustaz nak buat macam tu. Ya. Ustaz harapkan macam tu. Kita ni belajar, Ustaz lagi suka belajar santai tapi dapat. Tu mahal. Kalau contoh kita belajar tekan, sangat-sangat belajar tapi kita tak dapat, apa yang manfaat kita belajar? Tak ada.
macam tak ada manfaat kita belajar kat situ. Ada manfaat dia, kita dapat pahala lah. Cuma sedikit manfaat kat situ. Kalau kita belajar walaupun santai, tapi kita, kefahaman tu kita dapat. Itu lagi bagus. Jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Inilah yang akan jadi apabila kamu lengkapkan nanti. Sebenarnya nanti kalau kamu lengkapkan huruf idgham bila guna ni, lam dengan ra, Ustaz tak cukup paku tamthiz tu Ustaz tak cukup. So Ustaz ambil je lah yang mana ada, Ustaz letak. Ustaz tampal. Sebenarnya banyak je lagi Ustaz nak buat. Dia boleh buat macam flip card yang kalau yang besar tu kan, kita boleh ajar orang satu-satu. Kalau yang dah lengkap tu, macam yang dalam nota Ustaz buat tu, kita boleh ajar satu-satu. Orang boleh tengok. Kalau macam ni, kita macam teka. Macam contoh, kita cuba ataupun kita try and error, walaupun kita ingat tak ingat, lama-lama benda ni dia akan masuk dalam kepala kita. Dia akan jadi macam kita, dulu kat sini, walaupun kita macam kita tak hafal, kadang-kadang tu kalau kita dah biasa, ni bentuk dia kat sini dia punya ni yang kedua, ni yang ketiga, macam tu. Bila kita tahu, ni yang ni kedua, yang ni ketiga, dah senang. Macam ada ustaz dengar ceramah tanyalah ustaz, Ustaz Zuharifi tu, dia cakap anak dia tu adalah anak istimewa, tapi apabila dia pergi satu sekolah ni, dia hantar anak dia sekolah ni, anak dia tu boleh tahu ayat Al-Quran tu dekat mana. Macam contoh Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Macam contoh Allahu samad. Dia tahu dah perkataan ni. Walaupun dia tak boleh baca, walaupun dia tak tu, tapi dia tahu. Dia tahu. Dia tahu ayat Al-Quran tu kat mana. Itu yang kita nak. Kita nak lagi baik kita tahu semua sekali. Tapi untuk yang permulaan ni kita tahu dia punya yang ni kat sini, yang ni kat sini, yang ni kat sini. Kita ingat macam tu. Lama-lama nanti kita dah tahu kalau yang ni 2 bila guna, kalau 4 ma'al guna. Macam kita dah biasa. Bila dah biasa, kita tak payah nak rujuk pun tak apa. Kita dah tahu dah. Okey. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Yang terakhir adalah hukum mim sakinah kan. Nampak ni, kalau bentuk macam ni, bentuk macam aiskrim kan, bila kamu macam orang tanya kan, hukum mim sakinah ada berapa macam tu. So tiba kamu ingat bentuk aiskrim, ada 3. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mislain atau idgham syafawi. Nampak? Mudah kan? Kamu dah ada dalam kepala. Kalau macam izhar syafawi ni, semua huruf selain huruf min dan ba. Macam tu. Kamu dah tahu dah. Kalau idgham mislain ni, huruf mim bertemu dengan mim. Idgham mislain. Kalau mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Dia jadi ikhfa syafawi. So kamu dah tahu. Bila orang tanya, macam kamu tak adalah ingat macam bila orang tanya hukum mim sakinah ni ada 28 huruf. Dalam tu ada mana mim sakinah. Macam tu kamu terfikir-fikir. Kalau macam ni, bentuk aiskrim tu, mim sakinah bentuk aiskrim. Ada 3. Macam tu kamu dah tahu. Okey. Untuk inovasi ni, itu saja Ustaz nak ajar. Ustaz harapkan kamu kongsikan kepada rakan-rakan ataupun keluarga, akak-akak ke, untuk dapatkan, untuk kamu ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Dan nanti kalau untuk latihan Ustaz rasa Ustaz nak kamu buat juga macam mana Ustaz buat ni. Ustaz pakai kotak tau. Kamu potonglah kotak ni bentuk aiskrim. Kalau untuk mim sakinah, kamu potonglah kotak tu bentuk piramid untuk nun sakinah, dan kamu buat izhar syafawi ni, ikhfa syafawi ni, idgham mislain ni, dia punya nama-nama hukum dia tu. Okey. Lepas tu kamu buat juga untuk yang nun sakinah. Nanti Ustaz nak Ustaz nak tengok lah. Kamu boleh hantar dekat by WhatsApp ke apa ke.
untuk Ustaz tengok kamu buat. Ustaz rasa untuk pelajaran hari ini itu saja, iaitu berkenaan dengan mudahnya tajwid dalam kurungan inovasi. Inovasi tu yang Ustaz nak tekankan sebenarnya dalam ni, sebab kalau mudahnya tajwid tu kamu dah belajar pada kelas yang sebelumnya. Sebelum Ustaz akhiri kelas ini, Ustaz harapkan kamu jaga diri. Ustaz memesan, Ustaz menasihatkan, Ustaz mengingatkan kamu untuk jaga diri, basuh tangan, mandi dan bersihkan diri sebelum kamu masuk rumah. Daripada kamu keluar ke mana-mana yang kamu pergi, kurangkan keluar sebab kes sekarang dah 10,000 lebih. Dah sangat-sangat, orang kata dah meningkat dah. Sekolah kita pun dah tutup sebab pelajar pun dah balik sebab yalah ramai yang kena COVID. Benda ni kita tak nampak, tapi inilah adalah ujian. Ustaz harapkan kamu jaga diri dalam keadaan baik serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsiran li hadza husni istimaikum. Terima kasih kerana mendengar, memberi perhatian, dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk untuk menonton video asinkronus, pembelajaran asinkronus Ustaz. Semoga kamu dapat pahala kerana kita mempelajari ilmu agama ini adalah jalan pintas untuk menuju ke syurga. Sangat-sangat besar kalau orang yang menuntut ilmu ni, manfaat dia. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk lain masa, lain kelas, untuk pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum sekali lagi. Jumpa lagi.